Assalamualaikum and a very good morning to all trader. Okey, hari ini 7 hari bulan 1 tahun 2022. Baik, hari ini channel ni kita akan sama-sama analisis forex. Hanya gold sahaja. Jadi hari ini 7 hari bulan 1, mari kita tengok apa akan berlaku pada gold. First sekali, seperti biasa, kita akan buka time frame monthly. Kita lihat, okey lah. Akan nampak susah sikit bagi yang newbie. Jadi kita padam semua dulu. Kita relax dulu. Padam ke semua apa yang ada di chart. Ini salah satu entry saya lah. Tak apalah, kita buat analisis semula. Kita tengok monthly. Monthly apa yang berlaku. Kita tengok monthly di sini menunjukkan penurunan pada awal bulan 1 ini setelah berlaku kenaikan pada bulan 12. Kita tengok pula weekly pula. Okey, weekly kita tengok apa yang berlaku pada minggu ini. Minggu ini berlaku penurunan. Jadi, untuk step yang saya guna, bolehlah mari kita amalkan, boleh kita cuba. Apa yang saya guna ni adalah risk reward yang rendah. Risk reward yang rendah tu maksudnya kadar kerugian tu rendah dan kadar keuntungan tu yang tinggi. Jadi macam mana saya analisis teknikal chart gold untuk forex setiap hari. Jadi channel ni kita akan bagi setiap hari. Jadi follow, subscribe. InsyaAllah ada rezeki kita akan dapat keuntungan bersama. Okey, jadi kita tengok weekly. Kita tengok weekly, price menunjukkan penurunan. Jadi bila kita tengok weekly ni adalah time frame yang seminggu sekali candle dia. Bila seminggu sekali candle dia, kita jangkakan hari ni hari Jumaat. Jadi start daripada Isnin, hari open candle di sini dan sehingga Jumaat price dah ada di area sini. Okey. Bagi trading di gold, kebiasaannya H4 lah yang memainkan peranan untuk menentukan arah perjalanan weekly, monthly. Dia orang panggil H4 ni time frame yang kontrol keadaan semasa lah. Bila berlaku kat H4, kita tengok apa yang perlu kita buat. Apa yang perlu kita buat, kita tengok keadaan price dekat area sini. Okay. Orang kata macam ni lah, kita baca dia punya jalan cerita dia. Okey, kalau kita tengok pada sini, price menunjukkan kenaikan. Apabila price menunjukkan kenaikan, berlaku pula penurunan. Okey, semua orang tengok ke sini dan berlaku breakout pada line sini. Harga telah memecahkan kadar tertinggi di sini. Okey, konsep yang kita guna, apabila price harga telah memecahkan harga yang paling tinggi, semestinya akan ada pullback untuk mengambil peluang-peluang entry lain untuk sama-sama mengambil keuntungan. Jadi, apabila ada breakout saja, semestinya akan ada pullback. Pullback, mengambil semula entry dan cuba untuk naik semula. Tetapi cubaan ini gagal untuk menebusi harga tersebut dan menunjukkan penurunan. Okey, apa yang berlaku pada penurunan ini? Kita cuba tengok. Penurunan ini berlaku dengan memecahkan support harga yang terendah di sini. Apabila memecahkan support yang terendah di sini, semestinya akan berlaku pullback dan akan cuba untuk try test harga support di sini. Sama ada pecah semula ataupun kembali naik semula. Itu jangkaan kita. Jadi, analisis gold pada hari Jumaat 7 hari bulan 1 ni kita akan tandakan begini. Kita akan buat satu kotak
support yang dipecahkan. Okey, support yang dipecahkan di sini kita tandakan dia, support yang dipecahkan. Kita ambil jarum dia untuk full harga yang dipecahkan. Jadi kita tengok jalan cerita dia. Price turun, pullback daripada harga price yang telah pecahkan harga resisten ni. Cuba untuk naik untuk pecahkan resisten ni, tapi tak berjaya untuk pecahkan. Jadi berlaku penurunan. Bila berlaku penurunan ini memecahkan support di sebelah. Syarat dia apabila support dipecahkan ataupun resisten dipecahkan, mesti akan ada pullback. Okey. Jadi macam mana kita nak jangka pullback tu sampai ke mana untuk kita masuk semula untuk sell? Jadi, kenapa saya masuk sell di area sini? Kenapa saya tak tunggu ke atas lagi untuk tunggu sell? Okey. Pertanda satu-satu harga itu akan kembali pullback ataupun stop pullback ataupun teruskan adalah kita kena refer kepada time frame yang lebih kecil. Okay. Reason kenapa saya masuk sell dekat area sini adalah disebabkan saya refer pada time frame M15. Okey. Kita tengok M15. Kawasan sini adalah area support yang telah ditembusi. Jadi price tidak berjaya membuat pullback, terus turun. Dan kita tengok di sini pula, price cuba membuat satu pattern untuk pullback. Okey, ini adalah compound dia. Price break lah, kotak hitam tu support, break, cuba untuk buat pullback. Jadi berlaku di sini adalah kotak yang dia main di area support tapi di break dan meneruskan penurunan. Dekat area sini pun dia cuba buat pullback, tetapi tembus. Bila tembus, mana kata price akan terus jatuh sementara untuk membuat pullback. Jadi price ini akan jatuh, akan turun sehingga ke next support. Support, pullback ataupun direction hanya akan berlaku di support dan resistance. Jadi tiada tanda untuk price melakukan pullback untuk break H4 tadi. Bermakna price akan terus turun melakukan break ini tanpa pullback lagi ke next support. Next support kita adalah di area sini. Jadi jangkaan goal pada hari ini adalah tiada berlaku pullback untuk sementara sekarang sehingga price jatuh ke area sini dan melakukan pullback untuk try jatuh kembali, sama ada break ataupun kembali naik. Jadi itu jangkaan goal untuk hari ini. That's the reason why I entry my position price here. Sebab apa saya masuk dekat sini? Saya jangkakan price yang berlaku di H4 ini tidak menunjukkan tanda-tanda price yang break support di area sini, tidak menunjukkan tanda-tanda lagi untuk membuat pullback yang memberikan entry sell untuk try harga yang terbaru. Sebab apa saya cakap macam tu? Kita ulang balik di time frame 15. Di sini kita tengok dia membuat support resistance yang baru dan telah ditembusi. Bermakna
sekiranya price hendak melakukan pullback, dia akan jadi macam ni. Support, resistance, support dan break resistance ini dan melakukan pullback untuk H4 tersebut. Sebaliknya, price, support, resistance dan break support menunjukkan harga akan terus junam ke naik support bagi membuat pullback. Naik support untuk menjalankan pullback. Syarat dia wajib sekiranya satu price break, wajib akan ada pullback untuk kita entry mengikut position ni. Sebagai contoh, price atas turun pullback, mesti ada pullback setelah break. Pullback, ending pullback, berlaku pattern tadi, terus naik dan berjaya tembus harga ni. Bila price break, kena pullback, price cuba lagi naik, break lagi, pullback, price naik, tak berjaya, terus jatuh, break yang ini, jadi akan berlaku pullback. Akan berlaku pullback dekat mana, kita kena tengok dekat time frame lebih rendah, pattern dia. Jadi yang pattern sekarang tidak berlaku pullback, jadi dia akan terus turun mencari naik support. Kita tengok area support dari sini, kat area dari sini ada pattern, dia akan pullback. Sebab apa dia pullback? Sebab dia dah break, pullback, dia akan jatuh semula. Dekat sini kita tengok dia boleh makan tak boleh makan harga sini. Lepas tu tengok seterusnya. Jadi setiap hari saya akan buat analisis dan para trader di luar sana bolehlah mengikuti, follow untuk sama-sama kita belajar pada tahun 2022 ni. Okey. Untuk SL dan TP. Apa yang saya katakan, SL dan TP ni dia memberikan risk reward yang rendah. Okey, kita kalau kita nak berniaga, kita dah keluarkan modal. Kita perlukan tanggungan kerugian yang rendah. Manakala keuntungan yang tinggi untuk bisnes kita tu lebih grow, kita berjaya. Jadi, untuk menetapkan SL dan juga TP, okey. Setelah berlakunya, kita terangkan setelah berlakunya tadi breakout di H4 punya support. Jadi kita tengok trend dia buat pattern turun. Jadi kita tengok di area sini. Price jadikan dia support, menjadikan dia resistance dan break the support. Bila kata break the support, mana kata tiada pattern untuk dia buat pullback. Jadi dia akan meneruskan penurunan. Seterusnya, untuk masuk entry di sini, kita letaklah SL kita di atas daripada resistance tersebut. Bila area sini, area atas pada jarum ke, atas sikit pada jarum, mana kata kalau belaga pun kita tanggung kerugian yang sedikit. Apabila kita belaga pada sini, bermakna kata support ini, resistance ini telah di break, kita akan counter dengan buy untuk pullback. Itu kita ada cara untuk kita gaut balik keuntungan kita. Dan sekiranya price berjaya tembus terus, kita punya reward besar lah. Kita akan ke next TP. Kita akan tanda di area support yang berdekatan sini. Sebelum dia buat pullback lah, saya jangka macam tu. Jadi kita trade ni biarlah sentiasa ada SL, sentiasa ada TP. Supaya kita trade tu kita ada matlamat kita, arah tuju price nak ke mana, dan risiko yang kita perlu tanggung apa-apa lagi. Price tak ikut analisis teknikal kita. Itu yang sebaiknya. Jadi untuk hari ni 7 hari bulan 1, hari Jumaat, last minggu untuk trading, saya jangkakan price gold akan terus, harga semasa H4 lah, harga semasa H4, price terus akan melakukan breakout untuk support ni, terus price breakout tanpa membuat pullback, dan seterusnya akan berlaku pullback di area sini
Dan seterusnya kita boleh counter balik untuk sell, untuk dia terus sama ada untuk terus turun ataupun terus naik. Begitulah jangkaan harga semasa di H4. Okey. Seterusnya saya rasa dekat situ dulu untuk kita punya analisis harian. Jadi setiap hari jikalau saya sempat, saya akan cuba untuk upload analisis gold saja setiap hari. Pergerakan harga ke mana, apa nak jadi, saya akan upload. Jadi terus subscribe, follow saya punya channel ni. Kita akan buat sama-sama pilihan pada tahun 2022 dengan kurangkan kita punya kerugian dalam trading dan nikmati kejayaan, keuntungan yang lebih besar. Dalam forex ni yang penting, apabila kita masuk sebarang entry sekalipun yang kita sudah analisis, yang kita sudah technical, renung, kita dah macam-macam kita dah buat, macam-macam kita dah kaji. Yang paling penting pengurusan kewangan kita. Takat mana kita boleh untung, takat mana kita boleh rugi. Bila kita rugi, apa kesilapan kita, macam mana kita nak counter kerugian tu. Umpama kalau kita berniaga buah lah, kita berniaga buah. Okey, kita ada sebiji buah apple, kita ada sebiji buah pelam, kita ada sebiji buah jambu. Kita nak jual harga buah tu sebenarnya kita nak jual 5 kilo. Tapi bila kita dapatkan supply daripada supplier, buah dah buruk. Bila buah dah buruk, macam mana nak jual? Orang tak nak beli. Jadi kena ada cara kita nak dapatkan modal kita juga, walaupun sikit. Buatlah jeruk ke apa ke, macam tu lah. Okey, jadi hari ni mari kita sama-sama sell untuk gold. Dan next TP adalah di area sini. Semoga hari Jumaat ni, kita start dengan hari Jumaat, video pertama kita, mendapat berkat sepanjang tahun ni. Bermula dengan hari Jumaat kita, InsyaAllah sama-sama. Okey, jadi entry sell untuk pullback. Nanti kita tengok dia punya pattern chart dia yang berlaku dekat level rendah. Adakah akan berlaku di area sini ataupun di area sini. Okey, jadi selamat trading, happy trading. Jangan stres, relax saja. Yang penting risk reward tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.